Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ialah keputusan terkini daripada polis berkait dengan kes penjual belon dan di BKL. Pastinya keputusan kali ini menggemparkan semua orang. Polis menunggu keputusan Jabatan Peguam Negara kes penjual belon dan di BKL. Baru-baru ini yang paling menarik perhatian kita ialah tularnya satu video yang menganalisis perbualan Abang Belon dan geng-geng backupnya. Dalam video itu kelihatan beberapa pempengaruh politik, beberapa orang peguam, seorang peguam dan juga seorang doktor yang cuba backup, cuba mempertahankan Abang Belon. Tetapi yang menjadi penelitian netizen ialah beberapa pergerakan anggota tubuh badan Abang Belon yang meragukan. Kata netizen, kalau betul-betul dia mengalami masalah tulang belakang yang dikatakan oleh doktor swasta tersebut berpotensi atau berkemungkinan boleh menyebabkan kelumpuhan kekal, kata mereka mustahil Abang Belon boleh bergerak sesuka hati. Tapi dalam video itu entahlah Abang Belon tanpa sengajakah ataupun secara sengajakah atau tanpa sedarkah dia sampai terbaring-baring menggayakan aksi beliau kononnya bergelut dengan penguat kuasa di BKL. Akhirnya netizen menularkan video itu yang mana memalukan diri sendiri Abang Belon. Begitu juga dengan doktor yang bersama dengan Abang Belon. Kata mereka, kalau betullah dia cedera, kenapa sampai boleh bergolek-golek pula seperti itu? Ada pula netizen yang sampai memberikan bukti. Mereka pun pernah mengalami masalah yang disebut itu T12 comprehension. Kata mereka, kalau betullah itu yang berlaku, kata mereka, tak mungkinlah Abang Belon boleh melakukan aksi baring tiarap-tiarap itu, kata mereka. Karena ada juga yang memberikan testimoni, netizen kata sedangkan retak tulang rusuk pun sakitnya tahap gaban. Jangankan nak baring, batuk pun katanya boleh menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Ini kan pula tulang belakang yang hampir berkemungkinan, kata dokter swasta itu berkemungkinan akan menyebabkan kelumpuhan kekal. Kalau itu betul-betul berlaku, mustahil lah boleh bergerak ke sana sini dengan entah apa gaya sekalinya, kata netizen. Jadi mereka persoalkan video itu seperti satu lakonan semata-mata, kata mereka. Polis masih menunggu keputusan daripada Jabatan Peguam Negara bagi tindakan lanjut berhubung kes seorang penjual belon selepas terbabit dalam insiden pergelutan dengan pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL pada 28 Mac lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata kertas siasatan kes ini sudah dirujuk kepada AGC. Katanya dalam tempoh itu, polis membuka kes di bawah Seksyen 186, Seksyen 325, Seksyen 506, Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini ada dua tangkapan. Tetapi setakat ini kes ini belum ada keputusan, kata beliau lagi. Seorang suspek tak direman kerana ada masalah sakit jantung yang serius. Tapi seorang lagi direman 2 hari sebelum dibebas dengan jaminan polis. Polis juga sudah merampas telefon bimbit dari suspek kedua ini untuk dihantar ke Makmal bagi tindakan lanjut, katanya dalam sidang media. Beliau berkata pada masa ini pihaknya belum menerima laporan penuh perubatan oleh Hospital Sultan Idris Shah Serdang yang dijalankan terhadap penjual belon terbabit. Katanya jika ada keterangan daripada doktor untuk laporan awal, itu memadai untuk membuat keputusan. Laporan perubatan ada SOP, Prosedur Operasi Standard.
dan mengambil masa tertentu untuk disiapkan, dan jika ada keterangan dan boleh dijelaskan dengan soalan tertentu, ia boleh dijadikan sebagai pertimbangan untuk buat keputusan, katanya. Pada 7 April, polis Kuala Lumpur turut memaklumkan sedang menunggu laporan perubatan penuh daripada Hospital Sultan Idris Shah berhubung kecederaan dialami penjual belon terbabit. Polis bagaimanapun sudah menerima laporan awal perubatan daripada pihak hospital yang mengesahkan peniaga belon itu mengalami kecederaan keretakan pada bahagian tulangnya. Sebelum itu, satu hantaran turut dikesan di laman Facebook membabitkan tangkap layar perbualan kumpulan WhatsApp yang mengandungi ugutan dan hasutan terhadap penguat kuasa DBKL. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sekali lagi SPRM mengumumkan keputusan yang mengejutkan ramai orang. Ini berkait dengan kes rasuah Adun Sabah. Azam Baki menyatakan bahawa tiada unsur campur tangan dalam siasatan kes rasuah Adun Sabah. Tidak ada sebarang unsur campur tangan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor atau kerajaan negeri dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan kes rasuah yang dikaitkan dengan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah Adun Sabah, kata Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, pihaknya telah mengambil kenyataan Haji sebanyak 2 kali dalam siasatan tersebut dan Ketua Menteri itu memberikan kerjasama sepenuhnya bagi membantu siasatan. Setakat ini, semua kenyataan telah diambil termasuk daripada adun terbabit. Ada lagi tinggal kenyataan seorang individu yang terlibat dalam rakaman video kes berkenan yang perlu kita dapatkan penjelasan, katanya di Kota Kinabalu hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Cakna Rasuah SPRM bersama media Sabah yang turut dihadiri Presiden Persatuan Wartawan Sabah Datuk Meguntan Vanar. Tahun lepas, sebuah portal melaporkan mengenai beberapa rakaman video memaparkan adun negeri itu didakwa menerima ratusan ribu ringgit bagi menyokong permohonan syarikat untuk projek di sebuah negeri. Azam berkata beliau telah mengarahkan pegawainya untuk memanggil individu itu untuk diambil keterangan serta mendapatkan dokumen dikehendaki bagi siasatan kes tersebut dan 8 adun Sabah terlibat turut dipanggil. 8 adun itu dipanggil bagi memberi penjelasan. Video itu dimainkan di depan adun ini untuk perjelaskan sendiri apa yang sebenarnya berlaku. Sebab itu saya gesa kepada semua, jangan awal-awal buat kesimpulan dahulu dalam kes ini, katanya. Sementara itu beliau berkata makmal forensik SPRM masih menjalankan analisis terhadap 10 video terbaru melibatkan kes tersebut dan beliau telah mengarahkan supaya analisis itu diselesaikan dengan secepat mungkin. Analisis 8 video sebelum ini mendapati ada unsur-unsur penambahbaikan, suntingan dan sebagainya. Ia tiada kredibiliti untuk dijadikan bahan bukti dalam siasatan. Tidak boleh diterima dalam mahkamah. Video sekarang masih dalam penelitian, katanya lagi. Video baru ini lebih panjang, perlu dilihat jika ada suntingan. Break in frame, doctoring, superimpose, audio juga diteliti. Bagaimanapun siasatan masih diteruskan sementara menunggu hasil penelitian ini, kata Azam Baki lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan kes rasuah adun-adun Sabah ini akan menyebabkan perubahan kerajaan dalam pimpinan di Sabah? Adakah ini akan menyebabkan pilihan raya diadakan dalam masa tidak lama lagi? Persoalan itu sila kongsikan pendapat anda. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kes berkait dengan belon, abang belon. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman. Belon dan Makkah, jawaban kepada mufti tersayang. Secara pribadi, saya menghormati mana-mana mufti di Malaysia ini, kata Faiz Naaman. Walaupun mungkin ada pandangan atau nasihat mereka yang kadangkala tidak kena dengan pemikiran serta realiti isu-isu semasa. Namun kita tetap hormat atas dasar ilmu agama, para mufti itu serta autoriti agama yang menjadi sebahagian dari sistem tradisi takbir urus pemerintah di negara kita. Namun, ini tidaklah bermakna para mufti itu tidak sentiasa benar atau maksum dari melakukan kekhilafan ketika memberikan pendapat, terutama apabila menyentuh situasi atau bidang yang bukan merupakan kepakarannya. Sebagai contoh, kata Faiz Naaman, tentang realiti penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan PBT terhadap pencerobohan peniaga haram tidak berlesen di ibu kota. Saya ada menonton satu video yang disunting dari ceramah seorang mufti tersebut baru-baru ini. Mufti itu ditanyakan mengenai kes Abang Belon lawan penguatkuasa di BKL. Adakah beliau menyokong peniaga tidak berlesen? Respon awal mufti itu menyebut istilah mangkah dalam bahasa utara yang mempunyai banyak maksud, antaranya bangang. Mufti tersebut meneruskan responnya dengan menyebut, sebahagian orang lupa diri ketika dia dulu pembangkang macam mana. Saya rasa aneh apa kaitan politik dengan kes tersebut. Adakah Tuan Mufti melihat kes itu dari perspektif pembangkang lawan kerajaan? Adakah Abang Belon itu yang mempunyai 13 rekod lampau jenayah membabitkan dadah itu merupakan wakil pembangkang? Mufti itu sebut lagi, padankah satu orang macam tu antah ramai-ramai pi lompat naik antah dia? Ini pun satu kesimpulan yang kurang cermat dari Tuan Mufti. Ia boleh menimbulkan fitnah terhadap pihak penguat kuasa di BKL itu. Adakah Tuan Mufti menonton video kejadian itu dengan teliti? Pasukan penguat kuasa yang ramai itu hanya mengerumuni Abang Belon itu yang sedang bergelut dan menerkam seorang pegawai Jabatan Penguatkuasaan JPK. Boleh rujuk tangkap layar rakaman video kejadian itu. Tindakan Abang Belon yang agresif tersebut menyebabkan seorang anggota DBKL berpakaian preman yang dikenali sebagai Sarjan Anwar bertindak cuba menarik dan memisahkan Abang Belon itu yang telah berada di atas tubuh anggota JPK. Cuma, teknik Sarjan Anwar itu yang dipersoalkan kerana kelihatan dia menarik Abang Belon itu menggunakan kaedah kunci leher yang kontroversi. Dalam rakaman video kejadian, jelas sekali tiada aksi Abang Belon itu dihenyak, dibelasah atau dipukul beramai-ramai oleh pasukan penguat kuasa di BKL seperti yang ditularkan di media sosial. Hanya 3 orang sahaja yang terlibat. Abang Belon itu, Sarjan Anwar dan seorang anggota JPK yang diterkam hingga jatuh. Harap Tuan Mufti boleh baca kenyataan rasmi di BKL dan laporan polis yang sudah dibuat. Kes ini masih dalam siasatan polis. Laporan penuh perubatan dari Hospital Serdang masih dalam proses dan akan diteliti oleh pihak polis sebelum kes ini dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Biar hakim yang tentukan berdasarkan bukti. Adakah teknik yang digunakan Sarjan Anwar itu menyebabkan kecederaan leher atau tulang belakang Abang Belon itu? Atau sebenarnya terdapat kecederaan lama, T12 compression fracture? Satu lagi Tuan Mufti. Kata zaman moden, you ambil gambar dia, you pi kutip dia kat rumah dia.
Itu pun bukan SOP penguatkuasa di PKL ketika turun menguatkuasakan kawasan dari dicerobohi peniaga haram tidak berlesen. Apakah penguatkuasa sekadar turun ambil gambar saja dan membiarkan peniaga haram itu curi rezeki peniaga yang berlesen? Soal kutip di rumah itu biasanya jika ada arahan mahkamah atau kerja pihak polis jika berlaku jenayah. Kesimpulan saya, kata Muhammad Faiz Naman, Tuan Mufti yang disayangi kerana kelantangan dan hujah yang jelas selama ini, sekali-sekala perlu juga bermuhasabah dan bertabayun agar tidak terikut emosi serta sentimen yang ditularkan di media-media sosial. Apatah lagi jika cuba dinisbahkan dengan politik pembangkang lawan kerajaan yang biasanya boleh mendatangkan fitnah kepada agamawan itu sendiri. Kami para penyokong kerajaan bukan musuh Tuan Mufti. Kami cuma minta Tuan Mufti berlaku adil dalam isu ini saja. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman, adalah anggota PKR yang memperkenalkan dirinya sebagai rakan nasionalis moderat anda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.